Itu. Batal Okey. ceramah dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya kita dapat bersua lagi dalam kelas online SSG ini. Subhanallah. Dan syukur kita kepada Allah SWT kerana ada di ruang lagi untuk kita berada atas muka bumi ini. Pagi tadi pun kita celik mata, oh hidup lagi untuk sahur. Dan kita teruskan kehidupan kita pada 2.41 kali ini. Dan syukur pada Allah atas izinnya. Jadi, ahlan wa sahlan kepada Piu Akram sebagai penceramah kita pada petang ini, penceramah undangan kita petang ini untuk kali keduanya bersama kita insya-Allah dan untuk bicarakan tentang Ramadan first class ni lah. Baik tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa kita mute ini dah login dan juga untuk mungkin yang ada yang pertama kali singgah ke kelas online SSG ini adalah kita punya Telegram rasmi kita. Di sana informasi segala perkongsian berada di sana. Ia lebih dekat kepada perkongsian kelas-kelas lah, maklumat-maklumat terkini berkaitan kelas lah di Sahabat Sinergi Guru ini. Dan juga seperti biasa sediakan pen dan kertas untuk mengikat ilmu yang kita ingin belajar pada petang ini. Mungkin kita rasa kita dah belajar benda ni, tapi kita ikat lagi dengan kertas, pen kertas ini supaya bila kita mencatat, insya-Allah dia makin-makin lagi menguatkan ingatan kita. Dan saya akan bacakan doa. Jadi Piu Akram nanti di hujung nanti mohon baca doa penutup ya. Boleh Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada, Ya Allah. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon padamu, Ya Allah. Lindungilah kami, sejahtera, rahmati, selamatkanlah kami, sejahteralah hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada petang ini kita dapat sama-sama mengaminkan doa ini dan moga-moga seluruh saudara-saudara kita insya-Allah dan juga seluruh umat muslimin muslimat dan juga semua rakyat Malaysia dan di muka bumi ini, Ya Allah, terselamat daripada ujian COVID-19. Baik, pada petang ini kita mulakan dengan gambar ini. Gambar kapal terbang ni. Oh, nak ke mana kapal terbang? Semua kapal terbang dah tersadar di airport sekarang ni kan. Jadi bila cerita kapal terbang ni tuan-tuan, saya nak tunjuk ini. Bagi mungkin ada pengalaman pergi umrah ke haji ke naik business class atau first class ini, alhamdulillah syukur. Inilah rupanya bila naik kapal terbang business class rupanya, barulah saya tengok ni. Jadi alhamdulillah bila kita buat nak sesuatu pun kita nak yang terbaik untuk diri kita insya-Allah. Untuk kita, untuk raikan diri kita. Kita nak kapal terbang yang first class, business class, nak naik bas yang business class, nak pergi hotel yang business class, itu yang bagi berkemampuan lah ya. Dan juga yang ini, bila nak bersalin yang first class, walaupun bayarannya mencecah 5 ke 10 ribu pun tak apa, janji dapat layanan first class. First class ni ceritanya lainan ya, bersalin sama juga sakitnya kan, cuma lainan bagaimana dijaga kita dengan keadaan yang dia beri servis yang first class. Kita nak yang first class semuanya. Jadi semua yang kita nak yang baik-baik berlaku untuk kita. Jadi begitu juga
Allah juga beri satu penghormatan juga kepada kita, umat manusia atau umat Islam ini, yang beriman ini, yang berpuasa. Yang berpuasa maksudnya orang-orang yang menahan laparnya ni daripada segala apa yang batalkan puasanya ni, yang mana diberi nikmat yang cukup-cukup first class. Iaitulah Ar-Rayyan. Jadi inilah yang kita nanti-nantikan insya-Allah satu hari nanti insya-Allah. Jadi peluang yang ada di bulan Ramadan ini, insya-Allah kita perlu gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kita berada dalam layanan yang first class nanti di akhirat kelak insya-Allah. Moga-moga Ar-Rayyan ini menjadi tempat penginapan kita suatu hari nanti insya-Allah, dan doa-doakanlah kita akan berada bersama-sama di sini insya-Allah nanti. Dan pada petang ini juga, apa yang kita ingin bincangkan adalah Ramadan first class. Ramadan first class yang bagaimana? Ramadan yang first class ni, Ramadan yang bagaimana, apakah dari segi amalannya, dari segi bagaimana sikap kitanya, dan apa kata dengan first class. First class ni makan kurma yang macam mana, kurma yang sebiji sampai RM10 ke? Jadi ini akan diuraikan oleh Ikram nanti insya-Allah. Okey, jadi untuk sebagai kita meneruskan acara kita pada petang ini insya-Allah, moga-moga kita dapat stay sampai habis pada petang ini insya-Allah. Moga-moga kuliah pada petang ini juga dapat memberi sesuatu yang bermakna untuk kita insya-Allah. Jadi tafadhal, silakan sahabat saya Pio Akram untuk meneruskan acara kita pada petang ini, kuliah pada ini, untuk membicarakan Ramadan first class. Tafadhal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. آمين. أما بعد، اللهم بارك لنا في رمضان. بلغنا ليلة القدر. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru saya, kekanda saya, Ustaz Wan Zahid Syam, yang menguruskan pertemuan kita di dalam sahabat sinergi guru ni. Tuan-tuan dan puan semua, apa khabar hari ni? Okey. Ada yang tak sempat sahur ke pagi tadi? Manalah tahu bangun-bangun dah azan subuh dah. Itu pun salah satu ujian bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Alhamdulillah. Puan Fauzia, baik, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan lebih lanjut, seperti biasa sesi kita ni kita kira sembang santai lah. Jangan jadi macam tazkirah tarawih sangat. Jangan jadi macam kuliah maghrib. Yang paling penting jangan jadi macam khutbah Jumaat. Khatib berkhutbah, makmum jemaah tidur semua. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh berinteraksi di ruangan chat tu insya-Allah. Kalau ada soalan dan sebagainya, ataupun kalaulah saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk melakukan aktiviti dia mudah je, iaitu tulis je dekat chat tu. Sebagaimana yang siapa pernah bersama dalam siri 1 sebelum pada ni. Antara yang saya ingat, Puan Raihan, ni nama. Sebab muka saya tak pernah nampak, semua tutup muka ni. Kan? Lagi yang saya ingat itu yang lain-lain lah. Saya teringat Puan Raihan ni, Ustaz Wan kenal sebab kami satu batch rahsia ceramah memukau, Tuan Faizul Ikhwan. Waktu batch kami tu pun ada nama Raihan juga. Jadi saya ingat waktu tu Puan Raihan ni lah. Rupanya orang lain. Tapi tetap apa, tetap nama yang mulia lah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, tadi Ustaz Wan telah mulakan dengan benda-benda yang bersifat first class. Kalau hospitality kita nak first class, kalau nak servis semua nak first class. Kita akan pergi kedai makan yang sama, walaupun kedai makan tu rupa dia biasa je, tapi sebab layanan dia first class, dan semuanya kita nak yang terbaik lah. Apatah lagi bila sebut Ramadan Al-Mubarak ni, kita nak cuba kejar petang ni, kita nak cuba detailkan
apa benda yang boleh menjadikan Ramadan kita ni mencapai tahap first class. Ya. Selain daripada kita mengetahui lawan pada first class ni adalah low class ataupun no class, tak ada kelas langsung. Kan? Saya ingat tuan-tuan dan puan, kita pun dah sedia maklum antaranya yang disebut oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam. Ni sebagai kita punya mukaddimah, intro pengenalan ni. Imam Ghazali telah meletakkan beberapa kelas di dalam membincangkan tentang as-siyam ataupun as-saum, puasa ini sendiri dalam 3 kelas. Saya ingat tuan-tuan dan puan pun ramai yang sedia maklum, kita ulang sikit sebagai study refresh balik. Yang pertamanya adalah kelas puasa yang paling bawah, iaitu puasa awam. Puasa awam ni puasa kelas apa beginner kot, kelas permulaan. Apa dia, mereka ini orang-orang yang berpuasa kelas awam ni ialah mereka yang hanya menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Imsak, mereka menahan diri daripada benda yang membatalkan. Ada lebih kurang 9 perkara membatalkan puasa. Makan minum, bersetubuh siang hari, memasukkan sesuatu di rongga badan, keluarnya darah haid dan sebagainya. Satu. Kelas yang kedua adalah puasa khusus. Nama dia puasa khusus. Khusus ni bagaimana? Dia bukan setakat menahan diri daripada membatalkan puasa, tapi dia upgrade sikit. Dia menahan diri daripada melakukan perkara yang maksiat ataupun kemungkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita nak pergi detail kejap lagi. Adapun puasa first class yang sebenarnya, secara hakikatnya, yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau ikut takrifan Imam Ghazali Hujjatul Islam, adalah puasa khususul khusus. Ini first class paling atas. Bagaimana puasa ini adalah puasa orang yang menjauhkan diri daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Katalah yang selama ni tuan-tuan perempuan, ibu ayah sekalian, yang menjauhkan kita handphone, maka Ramadan ni tak tengok handphone. Hampir mustahil berlakulah zaman moden hari ini, dan memang pun Syekh Muhammad Amin Al-Idrus menyatakan dalam kitab dia Marhaban Ya Ramadan, yang dinyatakan oleh Imam Ghazali sebagai puasa first class khususul khusus ialah puasa di kalangan para nabi, para anbiya. Jadi tolak pi tolak mai, minta maaf kadang-kadang bunyi Kedah ni, saya orang Kedah, orang Baling Kedah. Jadi tolak pi tolak mai, kita katalah puasa khususul khusus ni kita tak bincang dah. Sebab ianya khusus untuk golongan para nabi, al-anbiya. Maka kita turun sikit level, kita downgrade sikit. First class yang sebenarnya adalah puasa khusus yang kita nak kejar. Makna puasa tingkatan yang kedua yang disebut oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam. Puasa starting tadi, puasa awam. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kalau tak puasa, tak ada kelas terus. Dia tak bincang lah. Tak ada kelas lah dia ni. Kan, baik. Tuan-tuan perempuan, ringkas, boleh set kita ni. InsyaAllah saya nak cuba pergi dalam ruang waktu yang ada ni. 3 benda yang kita kena fokus untuk mencapai Ramadan first class. 3 benda. Okey. 3. Kalau sempat, saya nak pergilah nota tambahan yang keempat, yang kelima dan sebagainya. Tapi kita nak fokus perinci 3 benda, tuan-tuan perempuan. Ibu ayah sekalian, guru-guru semua. Pertama, untuk mencapai Ramadan first class adalah menjaga pahala puasa. Menjaga pahala puasa. Pasal tak? Saya sebutkan tadi, Imam Ghazali menyatakan puasa awam adalah mereka yang menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu selesai. Kita tak bincang dah. Tapi kita nak pergi bagaimana Ramadan ni first class. Kita bukan setakat menjaga perkara yang batalkan puasa, tapi kita jaga perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Masya Allah. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Idrus. Rupanya ada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa dalam keadaan puasa tidak terbatal. Maknanya kalau hang buat benda ni, Kak Leha, kalau Kak Leha buat benda ni, Kak Leha pahala puasa batal dah sebenarnya. Jadi Kak Leha dapat apa Ustaz? Dapat tahan lapar dan dahaga lah. Ini dalilnya tuan-tuan dan perempuan.
Antaranya Nabi sebut dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Kam min sa'imin, kata Rasulullah, berapa ramai orang yang berpuasa. Buaya sekalian, tuan-tuan dan puan, kita ada lebih kurang yang sedang berpuasa ni 2.5 bilion di seluruh dunia. Daripada sekitar 7 bilion umat manusia yang Allah jadikan di dunia hari ini, itu dalam angka 2019 yang lepas, kita ada sekitar dekat 3 bilion umat Islam. Ramai tak puasa? Ramai. Semua puasa. Semua tahan lapar. Tapi Nabi sebut apa? Laisa lahu min siyamihi. Akan tetapi 3 bilion ini tidak mendapat apa-apa pada puasa mereka illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Dapat lapar dahaga. Macam kita, semua tengah lapar ni. Lagi-lagi penceramah lagi dahaga. Siri satu itu ada juga air atas meja ni. Ni tak ada lah. Kena tunggu azan maghrib. Baik. Hadis Musnad Imam Ahmad. Maka kepada kita hadis ni tentang kualiti puasa. Kualiti puasa. Baik. Apa kita nak capai? Kita nak capai, saya sebut tadi, adalah mencapai tahap puasa khusus. Tingkatan yang kedua, ataupun kita dah downgrade tadi, puasa yang first class. Baik. Apa kita kena jaga, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan? Perkara yang boleh membatalkan pahala puasa pertama adalah melakukan ghibah. Ghibah ni adalah mengumpat. Mengumpat. Dia puasa tapi dia mengumpat. Kenapa mengumpat ni boleh batal pahala puasa? Sebab dia adalah termasuk di dalam dosa besar. Besar dosa mengumpat ni kan? Dosa mengumpat ni sangat besar. Kita kena faham mengumpat ni perkara, apa maksud mengumpat? Baik sekalian tuan-tuan, kita pergi sikit sebanyaklah. Mengumpat adalah menyatakan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh seseorang kalau dia tahu benda tu. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita sebut benda tu benda baik, benda baik, contohlah, saya ni, contoh saya rapat dengan Ustaz Wan Zayu Syam ni, saya tahu dia ni kaki tahajud, tidak Ramadan pun memang setiap malam tak miss tahajud. Contoh Ustaz Wan kan, boleh jadi dia tu. Lalu apa yang Ustaz Wan tak suka? Dia tak suka kalau orang lain tahu yang dia ni suka buat tahajud. Itu benda baik tu. Lalu saya pun cerita kat orang, tuan-tuan, saya ada nama sahabat, nama dia Wan Zayu Hisham. Dia ni selalu buat tahajud tak tinggal. Dia tak suka. Ada setengah pendapat menyatakan itu juga dibimbangi tergolong dalam perkara mengumpat. Sebab dia tak suka kita sebut benda tu. Lepas tu Ustaz, macam mana nak buat? Nak cerita hal baik orang. Lapik lah. Lapik bagaimana? Tak payah sebut nama. Saya ada sahabat saya ni sekian, dia kerja kat ni, subhanallah tuan-tuan, walaupun dia sibuk malam-malam tahajud tak tinggal. Kita yang tak sibuk ni, apa khabar tahajud kita? Contoh. Tu settle. Apatah lagi tuan-tuan dan puan, menyatakan benda yang memang buruk, benda yang aib tentang seseorang di belakangnya. Itu juga tergolong dalam perkara mengumpat. Ustaz, kalau sebut benda buruk di depan, itu memaki hamun kutuk pula, sama je dosa dia. Kalau kata belakang, mengumpat. Baik. Maka apa kita nak faham, mengumpat ni, ibarat sekarang tuan-tuan puan, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, dia ada bagi tips pada kita. Abdullah ibn Mubarak memberikan tips, ni waliullah. Dia bagi tips pada kita. Dia kata, kalaulah aku nak mengumpat, kata Abdullah ibn Mubarak, andainya aku ni nak mengumpat sangat, nescaya aku akan mengumpat kedua orang tuaku, mengumpat kedua ibu ayahku. Dia kata, kalau aku nak mengumpat sangat, lebih baik aku mengumpat mak ayahku. Kerana apa? Mereka ini lebih layak menerima pahala-pahala aku. Subhanallah. Katalah kita ni, Ustaz, saya ni tak boleh Ustaz, saya ni pengerusi persatuan mengumpat Bangi contohnya. Saya ni kalau sehari tak mengumpat, Ustaz, Allah, gatal lidah. Tak senang duduk beluh-beluh. Sebab apa? Tak mengumpat lagi ni. Nak sangat mengumpat, lebih baik mengumpat ibu dan ayah. Sebab apa? Mak ayah lah yang layak mendapat pahala kita. Ini kata Abdullah ibn Mubarak.
Sebab apa? Al-Imam Abu Umamah radhiyallahu anhu menyatakan, Al-Imam Abu Umamah radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya seseorang hamba Allah ni tadi, dia akan datang di hari akhirat, di mahsyar kelak, diberikan pada dia buku amalan. Tiba-tiba dia tengok buku amalan dia tadi, dia ambil buku amalan dengan tangan kanan lah. Bermaksud apa tuan-tuan dan puan? Ini ahli syurga. Ahli syurga ambil buku amalan tangan kanan. Ahli neraka ambil buku amalan tangan kiri. Satu. Buku amalan dengan setengah ulama menyebutkan dia masukkan tangan dia di dalam mulut ataupun dia tepuk leher tengkok dia ni, dia ambil di belakang buku amalan. Ini dua ahli neraka. Baik, ahli syurga yang ambil buku amalan dengan tangan kanan, dia pun tengok buku amalan tuan-tuan. Tengok. Dia tanya, ya Allah. Ini kata Al-Imam Abu Umamah. Hamba Allah ni dia akan ambil buku amalan tangan kanan, dia tengok, ya Allah, ni amalan siapa ni? Aku tak buat semua amalan-amalan ni. Tiba-tiba masuk pahala amalan baru yang dia tak buat. Ya, kita tahulah amalan kita, perbuatan kita. Tiba-tiba masuk pahala. Lalu Allah menyatakan itu adalah pahala orang yang di dunia dulu mereka mengumpat kamu. Subhanallah. Makna ustaz, saya ni macam mana ustaz? Saya tak puas hati betul lah ustaz. Kat office saya ni, dia tu kalau belah depan saya, ya Allah, kan? Depan saya Datin, Datuk, apa khabar? Sihat ke Datin Seri? Belakang saya ustaz, dia kutuk saya ustaz. Contoh. Mengumpat. Kita tak boleh halang orang lain mengumpat, tuan-tuan dan puan. Bayar sekalian. Lalu apa kita nak buat? Memang sabar je kunci dia. Sabar kunci dia. Dan satu keyakinan kita, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Abu Umamah tadi, pahala dia dapat pada kita yang kita pun akan terkejut ketika present di hadapan Allah di mahsyar kelak. Subhanallah. Al-Imam Hasan Al-Basri, bayar sekalian tuan-tuan dan puan, menyatakan ketika seseorang datang jumpa dia, suatu ketika ada seorang mai rumah Imam Hasan Al-Basri, dia kata, wahai Imam, ini semua kisah waliullah. Imam Hasan Al-Basri, orang mai rumah dia, kata, Imam, kamu nak tahu tak ada si fulan begini-begini, dia mengumpat kamu begini-begini. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata, oh cantik, jom kita pergi rumah dia. Lalu Imam Hasan Al-Basri dalam perjalanan nak pergi rumah orang yang mengumpat dia tadi tu, dia beli makanan, buah-buahan, kan? Dia beli hadiah sampai dekat rumah orang yang mengumpat dia tadi tu. Dia pun bagi salam, orang tu buka pintu, dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah. Hadiah sama lah kalau kita bagi hamper, katanya, bagi hamper. Lalu orang mengumpat tadi tanya, kenapa bagi hadiah ni? Dia kata, ni tanda penghargaan, terima kasih kerana kamu telah menghadiahkan pahala kamu pada aku. Subhanallah. Ni Masa Basri. Kalau saya belum tutup lagi tuan-tuan, bagi hadiah juga, bagi hadiah ni buku 5 ni. Kan? Ini level Imam Hasan Al-Basri, maka kita kena jaga. Banyak sekalian kalau nak ambil nota, mengumpat ni antara lain Allah peringat dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masih Ustaz Wei duk buat nota tu. Boleh pakat-pakat tengok insya-Allah. Terus kalau ada nota pun boleh bubuh kat chat, boleh nak tulis pun tak ada masalah. Baik, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi Allah nyatakan, ijtanibu kathiran minadh-dhann, wahai orang beriman, jauhkan daripada sangkaan. Kemudian jauhkan daripada tajassasu, mengintai-ngintai. Jauhkan daripada yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhkan daripada mengumpat sesama kamu. Allah mengumpamakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Perumpamaan mengumpat ni seperti kita makan bangkai daging orang yang kita mengumpat tadilah. Tuan-tuan puan, busuk tak daging bangkai mengumpat ni? Nak sifir mudah gini je, kita tengah makan nasi, makan tengah hari ni, makan iftar lah. Tiba-tiba dalam rumah kat kawasan meja makan dapur itu tu bau bangkai tikus. Minta maaf bulan Ramadan sebut benda ni. Bau bangkai tikus. Soalan, lalu tak lagi nak makan nasi tu? Kalau saya tak apa lalu dah, bagi settle bangkai tu dulu. Busuk bau dia. Bayangkan mengumpat ni, Allah mengumpamakan dia jadikan bangkai laut, bangkai itu sebagai laut makanan dia.
betapa jijiknya. Maka Allah perintahkan fakarihtumuh, hendaklah dijauhkan, insya-Allah. Yang kedua, menjaga pahala puasa Ramadan. Menjaga pahala puasa Ramadan adalah tidak melakukan namimah. Namimah. Namimah bahasa Arab ni. Supaya pahala kita tidak, namimah boleh membatalkan pahala puasa Ramadan. Puasa tak batal, tapi pahala puasa Ramadan terbatal. Jangan lepas dia mengumpat ribah tadi, habis-habis mengumpat, Allah mak bang, saya termengumpat dah bang kat jiran sebelah. Jomlah kita makan lah, saya masak nasi lah. Tak boleh lah. Sebab dia hanya batal pahala, bukan batal puasa tadi. Yang haram pula makan lepas tu. Baik, yang kedua ni namimah. Namimah ni apa dia, bayar sekalian tuan-tuan? Fitnah ataupun mengadu domba. Dia melakukan fitnah ataupun mengadu domba, melaga-lagakan di kalangan masyarakat. Kan? Sebagaimana Nabi sebut, sebab apa? Nombor dua ni, namimah ni juga termasuk di dalam dosa besar, al-kabair, dosa besar. Antaranya Nabi memberi amaran dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk syurga orang yang melakukan namimah. Kadang-kadang tuan-tuan puan, minta maaf kadang-kadang kita tak perasan kita buat namimah. Sesimpel apa? Sesimpel satu saat tekan button share je, settle. Sesimpel satu saat tekan button share. Kita tekan share je. Berita tak pasti. Sebab tu saya sokong sangat, jangan tak pasti, jangan kongsi. Nampak macam tagline biasa, tapi dari sudut Islam itu adalah amaran kepada kelakuan dosa besar, iaitu namimah. Jangan share berita tak pasti. Menariknya, hari ini, tuan-tuan dan puan, seolah-olah jadi lesen dengan hanya meletakkan tanda soal je. Biasa tak kalau berita-berita pun, tajuk-tajuk berita, editor akan buat, kalau benda tu kontroversi sikit, letak tanda soal hujung. Katanya begini ni, betul, tanda soal. Jadi orang tanya, tak baik fitnah? Tak, saya tak fitnah, saya tanya. Tambah kita grup WhatsApp hari ni kan, betul ke Imam Ustaz Wan Zawi Hisham tu kahwin dua? Dia buat tanda soal. Okay. Orang pun komen, jangan fitnah lah. Jangan fitnah dia, kata. Tak, saya tanya. Tapi disebabkan persoalan tadi menyebabkan tersebar khabar angin di kalangan ahli grup tadi, sekian-sekian fitnah tadi. Maka kita kena jaga fitnah mengadu domba. Tuan-tuan dan puan, besar dosa fitnah ni. Nabi satu ketika selesai solat subuh berjemaah, Rasulullah pusing belakang menghadap para sahabat. Nabi tanya dengan bersungguh-sungguh berulang kali, semalam ni ada tak yang bermimpi? Ahlan Ustaz Ismail, nampak muka semangat sikit. Nampak tengah sedap menulis Ustaz Ismail tu. Kan? Nabi tanya sahabat, ada tak semalam yang mimpi? Nabi tanya, sahabat diam kan. Nabi tanya banyak kali, sahabat pun dia, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menceritakan kisah mimpi Nabi. Rupanya Rasulullah ada bermimpi Jibril alaihi salam. Setengah riwayat menyebut Jibril dengan Mikail mengiringi Rasulullah. Mengiringi apa dia? Melihat 5 kejadian siksaan alam barzah. Makna alam barzah ni benar wujud. Alam barzah ni pun siksaan yang dahsyat dah. Itu belum lagi neraka Allah. Sebab barzah ni baru alam persinggahan sebelum akhirat. Salah satunya kena dengan poin kita ni adalah ya ahlan Tuan Haji Abdul Najih bin Asmu'in, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam. Masya Allah, semua orang hebat-hebat ni. Jadi anggaplah yang saya share ni sekadar ulang balik yang tuan-tuan dah tahulah. Kalau silap boleh betulkan, insya-Allah. Baik. Salah satunya 5 alam barzah yang Rasulullah dipertontonkan tadi adalah, tuan-tuan dan puan, satu umat, satu hamba Allah ni dalam kubur, tuan-tuan, dalam kubur ni, orang yang buat dosa ni dia akan buat perbuatan ni. Apa dia? Dia ambil di tangan kanan dia satu sabit atau berbentuk mata kail tu, besar, siang panas, dia akan tarik daripada hujung, lipas masuk ke dalam mulut dia, tajam hujung tu.
kemudian dia akan tarik sehingga robek mulut dia. Berulang-ulang. Tarik libah masuk mulut, tarik balik, robek. Allah sempurnakan balik mulut, ditarik balik, libas balik, berulang-ulang keadaan tadi. Nabi tanya Jibril, golongan apakah ini? Tak jawab. Sehingga akhirnya habis 5 golongan, barulah Jibril sebut, yang kamu lihat orang yang merobek mulut tadi, memecahkan mulut tadi, itu adalah golongan yang di dunia dulu mereka ini kerjanya namimah, mengadu domba, melaga-lagakan masyarakat. Subhanallah. Sebab hati-hati bariskan tuan-tuan perempuan. Saya minta maaf lagi-lagi, minta maaf saya sebut, lagi-lagi kita, politik kita kan kadang-kadang hangat juga ni. Orang-orang yang aktif politik ni kadang Masya Allah, kadang-kadang macam-macam kita share sana sini. So kena hati-hati sebab dia takut-takut tergolong dalam perkara namimah. Lebih dahsyat, guru kami baru je meninggal tuan-tuan. Baru meninggal 1 Ramadan baru ni. Allahyarham Dr. Ustaz Faisal. Dulu pensyarah kami di Kuis Bangi ni. Kemudian beliau pindah jadi pensyarah di USIL. Meninggal tuan-tuan, muda lagi, 40-an. Anak kecil masih ada lagi. Anak baby masih ada lagi tuan-tuan. Dia pernah sebut dalam kuliah beliau tentang fiqh, membincangkan tentang wali nikah. Wali nikah tuan-tuan, wali ni syarat dia tidak fasik. Tidak fasik untuk akad nikah perempuan dia, untuk jadi wali lah. Kalau dia fasik, dibimbangi pernikahan tadi tidak sah. Okey, apa sesimpel orang tadi boleh mendapat pangkat fasik? Dia tergolong kalangan orang yang melemparkan fitnah ataupun membuat tuduhan-tuduhan palsu. Namimah tadilah. Sesimpel apa guru saya kata tuan-tuan, dia kata kita tengok berita, contohlah kita tengok phone, berita si A dituduh liwat. Contoh contoh. Kita pun share dekat Facebook, letak caption, aku dah kata dah, dia ni memang peliwat. Minta maaf tuan dia ni memang peliwat, aku dah kata dah. Contoh. Baik, bila dia buat ayat begitu, dia share kat Facebook. Kita ingat Facebook ni pun ada kiraan mahsyar nah. Jangan kata Facebook ni Allah tak pandang kat akhirat, semua termasuk. Bila dia buat status macam tu, kalau dia seorang ayah yang ada anak perempuan, minta maaf sebut dari sudut hukum, dia telah tergolong orang yang fasik. Sebab membuat tuduhan qazaf, iaitu tuduhan zina kepada seseorang. Subhanallah. Orang yang fasik buat dosa besar tuduh zina ni, dia tak layak jadi wali. Saudara perempuan, bayangkan dia jadi wali akad nikah anak dia, persetubuhan anak dia dengan menantu dia tadi tu dianggap sebagai dosa zina. Mereka tak berdosa, tapi ayah dia akan tanggung dosa persetubuhan zina anak perempuan dan lelaki menantu dia tadi. Subhanallah. Besar tuan-tuan. Lepas tu dapat cucu pula kahwin, bersambung. Jariah dosa nama dia. Badanlah ulama meletakkan namimah ni adalah al-kabair, dosa besar. Sebab tu kita tak tahu duduk diam je lah. Duduk diam je. Lebih baik mengaji kan. Macam hari ni bukanlah pengajian ni, saya sharing je. Dan perempuan pun lebih banyak mengetahui lah. Baik, selesai. 2. Namimah. Yang ketiga, kalau kunci dia, namimah ni nak elak. Kalau ribah tadi nak elak, sekian. Nak elak ribah ni tak tahan sangat, ngumpatlah mak ayah. Tapi lebih baik diam. Yang kedua ni mudah je, tak nak bagi namimah, tidak menyatakan perkara yang kita tak tahu sumber ataupun asal usul dia. Okey. Yang ketiga, kazib. Baik. Perkara yang boleh batalkan pahala puasa yang ketiga adalah al-kazib, berdusta ataupun berbohong. Ni kita kena jaga. Habis pahala puasa kita tuan-tuan perempuan. Puasa tapi berbohong, bercakap bohong ataupun menipu. Menipu ni senang cerita menyatakan perkara yang tidak benar lah, tidak betul. Saya nak ringkas, kazib ni tuan-tuan perempuan, kita hanya dibenarkan berbohong, kata Nabi SAW, dalam beberapa keadaan. 3 keadaan sahaja. Kata Rasulullah SAW, kullu kadhibin yaktabu ala ibni Adam illa thalathatin khisal. Semua kebohongan akan ditulis dalam buku amalan manusia
kecuali 3 perkara. Maknanya hak kita, saya ingat dulu waktu saya kecil, orang tua kata bohong sunat, benda ni lah. Ada bohong dusta yang dibenarkan. Apa dia? Rajulun kadzaba imra'atahu. Ni Ustaz Wan, Ustaz Ismail suka lekuk ni, geng lelaki. Apa dia? Rasulullah membenarkan lelaki berbohong kepada isterinya. Sudah. Lagi perempuan pakai long lah. Pakai lens kuliah kita ni. Kami tak puas hati Ustaz. Kahwin online. Kahwin online lah. Bahaya ni depan laptop lama-lama suami ni. Baik, apa maksud dia? Rasulullah menyatakan boleh berbohong pada isteri untuk memelihara hubungan rumah tangga dalam perkara yang dibenarkan. Contohnya saya pergi ceramah, lepas habis ceramah orang jamu makan balik rumah. Saya pun balik-balik lepas habis jamu makan di tempat ceramah tu, saya pun balik rumah, masuk rumah bagi salam. Isteri pun dah hidang dah makanan atas meja. Saya kenyang dah ni. Lalu isterinya, bang jom makan, dah makan ke belum? Saya waktu tu sunat berbohong. Kata, ya Allah, kebetulan lah abang pun lapar. Cari dah lah tak jamu tempat ceramah tadi. Oh kan. Kita berbohong mengatakan kita lapar lagi. Menyebabkan pembohongan tadi mengeratkan hubungan suami isteri. Ini dibenarkan. Itu maksud dia. Orang tanya, Ustaz, kalau bohong, abang betul ke kahwin satu lagi? Takkan abang kahwin satu lagi. Tu kita tanggung lah sendiri, tak cukup tanah lari tuan-tuan. Sengih Ustaz Ismail. Maksudnya ini kita kena balik pada ulil amri lah. Ulil amri ni bagaimana di negara kita, peraturan undang-undang pemerintah meletakkan perkahwinan kedua, ketiga, keempat mesti dengan keizinan isteri yang sedia ada. Mana nak kahwin dua kena minta izin isteri pertama. Jadi orang tanya, Ustaz, kan dalam hukum tak perlu minta izin? Adalah baru ni viral sikit, Ustaz selebriti ni kahwin dua, isteri tak tahu. Kan? Jadi hujah yang kita kena pakai adalah ulil amri, peraturan yang diletakkan, kalau tak langgar syarak, bila langgar hukumnya juga boleh jadi berdosa lah tuan-tuan. Dia tak boleh, maka kena taat lah. InsyaAllah. Baik. Okey, yang kedua liyurdiyaha liyuslih bainahuma. Yang kedua, Nabi benarkan berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berbalah. Ini saya ingat tuan-tuan perempuan pun sedia maklum, mudah je. Kan? Kita pergi tipu si A, kata B nak minta maaf. Pergi jumpa B, kata tipu B pula. A lama dah nak minta maaf tapi dia malu. Macam inilah, kita jumpalah A dengan B, jom aku aturkan pertemuan. Jumpa berdamai. Ini digalakkan. Dapat pahala sunat berbohong di sini. Yang ketiga, warajulun kadzaba fi khadi'ati harbun. Yang ketiga, kita boleh berbohong dalam peperangan, berhadapan dengan kufar. Jangan tengah perang kafir datang, tahan kita jadi tawanan. Kat mana kubu panglima perang kamu? Ada depan sikit, belok kanan, ada lorong kedua. Detail kita bagi tahu kat mana rumah ketua kita. Mati ketua, habislah tentera kita. Jadi kena berbohong. Tak tahu, aku pun tak ingat kat mana sekian-sekian lah. Dibenarkan. Ini 3 tempat yang kita boleh berbohong. Baik, ini yang pertama, menjaga pahala puasa Ramadan. Perempuan, kalau clear semua, boleh tulis clear di ruangan chat. Kalau ada soalan, tulis je soalan, insyaAllah. Baik, jom kita tengok berapa ramai yang bersama kita ni. Kalau clear, tulis clear tuan-tuan. Sambil saya nak minum air. Minum air. Saya Ismail clear. Puan Raihan, Puan Nur Raihan, Puan Yasamin. Kita ada 29 orang. Clear, Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh tanya tuan-tuan. Tak ada masalah. Sambil saya tengok sikit. Mana tadi ni? Baik, Alhamdulillah ramai clear. Tuan-tuan, minta maaf saya nak ambil tambahan nota sikit dekat mengumpat tadi. Jangan bimbang, walaupun puasa Ramadan kita boleh mengumpat dalam 6 keadaan. Alhamdulillah. Puan Siti Rohayah, Puan Zainah, Nur Haniza, Puan Siti Haridah, Nur Raswani. Okey, baik. Tuan-tuan nak mengumpat sangat, jom mengumpat 8 keadaan ni. 8 keadaan ni saya sebut sepintas lalu je. Pertama, diizinkan mengumpat adalah untuk orang yang dizalimi.
Orang dizalimi. Contoh, seorang isteri dizalimi oleh suami dia, wal'iyazubillah, maka dia buat aduan di Jabatan Agama. Dia pun cerita, saya dizalimi sekian. Dia buka aib suami dia lah, dia mengumpat suami dia, boleh. Kan, dia jumpa polis, dia cerita, saya dikasari, saya dibuat sekian. Baik. Yang kedua, boleh mengumpat orang yang menerangkan kepada orang lain. Dia contoh kuliah macam ni lah. Kuliah macam ni, dia nak cerita tentang apa tentang bagaimana nak bertaubat. Dia pun cerita ada hamba Allah ni buat dosa sekian sekian, tapi tak sebut nama lah. Maka dia pun bertaubat begini. Dia nak bagi penerangan tentang taubat. Okay, boleh. Kan? Silakan join dalam ni, silakan puan. Baik, yang ketiga, boleh mengumpat orang yang memberikan peringatan pada orang lain. Kan, dia jumpa orang dia kata, Mat, kau ni aku tengok lama dah tak berubah-ubah, kau tahu tak dulu 3 tahun lepas ada seorang macam kau lah juga, dia buat begini-begini, habis tak berkat hidup dia, cari kerja tak dapat. Dia pergi cerita keburukan salah yang lepas sebagai peringatan kepada orang yang dia nak sebut tadi. Boleh. Tapi macam biasa masih menjaga privasi lah, tak sebut nama sebagainya. Yang keempat, boleh mengumpat kepada orang yang menunjukkan fasik dia, untuk menunjukkan fasiknya seseorang. Contoh, kita duduk dekat Pansapuri ni, tiba-tiba masuk jiran baru. Dekat taman perumahan kita ni, masuk seorang baru pindah, kita pun pergi ziarah rumah dia, kata apa khabar, salam perkenalan, jiran baru. Kita pun sebutkan dia, saya nak bagi tahu hati-hati sikit lah dengan Pak Mat hujung tu, rumah nombor 8. Kenapa? Sebab rumah dia ni setiap malam memang penuh lah kawan-kawan dia, duduk lepak, main judi, minum arak. Jadi kalau boleh jangan berkawan sangatlah dengan Pak Mat. Okey, boleh tak sebut benda tu? Boleh, supaya mengelak jiran baru kita tadi ni tergolong ataupun terpengaruh dengan fasik yang dilakukan oleh Pak Mat saya pinjam nama tadi. Contoh gitu. Kan? Itu boleh dinyatakan. Boleh mengumpat. 5, orang yang bertanya hukum dibenarkan mengumpat. Dia nak tanya hukum pada ustaz-ustaz, asatizah, ulama, dia boleh mengumpat. Ustaz, kawan bilik saya ni, dia student. Ustaz, kawan bilik saya ni, Ustaz, relax je Ustaz, Ustaz okok siang hari, boleh ke Ustaz? Tak batal ke puasa? Contoh. Kan? Maka boleh dicerita untuk tanya hukum. Yang keenam, yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Yang keenam ni untuk meminta bantuan menghilangkan kemungkaran. Macam lebih kurang lah kita sebut yang kelima sebagainya tadi. Dia cerita kepada yang pakar macam mana untuk beri bantuan. Macam mana orang nak tolong kalau orang tak jelas situasi yang sebenar. Jadi ni 6 tempat yang boleh dibenarkan mengumpat. Sama lah tuan-tuan, penyaksian di mahkamah itu pun tergolong juga. Ni nak bercerai, hakim tanya, okey puan menuntut fasah, apa kesalahan suami, sila nyatakan. Kan, dia pun kata, minta maaf yang Arif, saya tak boleh buka aib suami saya. Mampu tak boleh cerai lah. Saya tak boleh buka aib suami dalam mahkamah, padahal dia yang minta fasah. Jadi di mahkamah ni dibenarkan. Baik, selesai. Menjaga pahala puasa Ramadan, supaya Ramadan kita ni adalah Ramadan first class. Bukan setakat puasa terpelihara, tapi pahala puasa tidak terbatal dengan kita elak daripada 3 benda tadi, insya-Allah. 1. Okey, yang kedua, benda ni nampak simple. Alhamdulillah, insya-Allah kita dah buat 6 malam dah. Okey, 6 malam dah kita dirikan, iaitu mendirikan solat tarawih. Supaya Ramadan kita ni first class, bagaimana mendirikan solat sunat tarawih. Tuan-puan, saya yang masuk grup SSG petang ni, kita ni, Allah Ustaz, takkan bincang sembahyang tarawih kot? Okey, sebab tuan-tuan, kalau tak kaki tarawih, tak dengar dah kuliah ilmu petang ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi di luar sana, ibu-ayah sekalian, tuan-tuan, ramai orang yang boleh tahan lapar dahaga, tapi malam tarawih ni tidak dilaksanakan. Nak tarawih macam mana Ustaz? Isyak pun tak buat, solat pun tidak, hanya puasa. Maka jadilah puasa adat, bukan puasa ibadah. Baik, kenapa nak jaga solat tarawih?
Kenapa? Sebab solat tarawih ni hang rajinlah macam mana tuan-tuan, kita tak boleh buat pada bulan lain daripada Ramadan. Rajinlah macam mana pun. Tiba-tiba masuk Syawal, berapa Syawal? 2 Syawal. Habis main isyak, as-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan. Bini pun buka telekong, katok atas kepala suami belakang. Tak boleh, rajin macam mana pun tak boleh buat dah tarawih. Satu. Kemudian, tarawih malam ke-7 hanya boleh dibuat pada malam ke-7. Tak boleh buat malam ke-8. Kan? Tiba-tiba kita bangun, saya nak buat tarawih malam ke-7 lah. Malam ni malam ke-8. Tak, malam ke-8 jadi tarawih malam ke-8 je. Punya eksklusif solat tarawih ni tuan-tuan. Besar. Besar solat tarawih. Kemudian, kenapa nak jaga solat tarawih? Sebab dia adalah pahala sunat yang kita nyatakan, yang Rasulullah nyatakan dalam hadis, menyamai pahala solat fardu. Maksudnya apa? Kita boleh buat amalan sunat lain pada bulan lain, tapi sunat tarawih hanya boleh dibuat bulan Ramadan. Dahlah sunat khusus Ramadan, sunat ni pula bersamaan pahala fardu. Bila masuk je Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maknanya penyimpan Maha Besar dah umumkan Aidil Fitri, habis dah sembahyang tarawih. Walaupun kita baru je iftar tadi. Baru je azan maghrib, kita pun iftar, buka berita jam 8, pengumuman esok Aidil Fitri. Tak ada dah tarawih malam tu. Kan? Baik, apa dalil? Saya cuba sokongkan setiap poin dengan dalil tuan-tuan. Dalilnya sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis kuat. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau Rasulullah SAW, man qama, siapa yang mendirikan qiyamul lail, yang ulama syarahkan dengan solat tarawih. Qiyamul lail ni solat malam. Tuan-puan, kalau kita boleh betulkan maksud dia, ni kalau Ustaz-Ustaz boleh betulkan, kalau saya silap, saya ni kan budak-budak muda lagi ni, tengah belajar banyak lagi tak tahu. Qiyamul lail adalah solat yang didirikan, solat sunat yang didirikan sebelum tidur. Sebelum tidur. Lepas isyak, sebelum tidur. Kalau dah tidur, bangun solat sunat pula sebelum subuh. Itu nama dia solat sunat tahajud. Ini dari sudut takrif lah. Takrif ni, apa bahasa Melayu kita ni, Ustaz? Pengertian. Adapun tak ada masalah, yang penting semayang. Ini yang disebut dalam kitab je. Maknanya kalau kita nak kira betul, sepatutnya kat banner masjid tu tulis program solat tahajud perdana. Itu lebih tepat berbanding program qiyamul lail perdana. Kalau qiyamul lail perdana, maknanya jemaah ni lepas main isyak tu stay kat masjid lah, terus solat sunat sebelum tidur, kata orang Kedah. Tapi tak ada masalah, jangan gaduh lah. Saya sebut ni setengah ustaz kita minat bergaduh, tulis kat Facebook. Saya nak betulkan ya, salah faham masyarakat. Qiyamul lail ni adalah tak tepat, bersalahan, sepatutnya tahajud. Dah bergaduh pula. Saudara gaduh lah, yang penting semayang. InsyaAllah. Baik. Qama ni kata Rasulullah dan disyarahkan oleh para ulama, mendirikan qiyamul lail, yakni solat tarawih. Siapa yang mendirikan tarawih dalam bulan Ramadan, imanan, penuh keimanan. Bukan kerana adat, bukan kerana semua orang taman dia ni semayang, takkan saya tak semayang, Ustaz. Kan? Memang buka TV pun live solat tarawih, memang budaya tarawih, takkan saya tak tarawih. Maka itu bukan imanan. Imanan ni dengan penuh kerelaan dia, dengan penuh ketaatan perintah Allah, dia bangun mendirikan solat tarawih, wahtisaban, penuh pengharapan agar solat diterima, Allah menghapuskan dosa dia. Apa akan berlaku? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Subhanallah, besar. Dahlah tarawih ni dapat pahala fardu, kan? Dah dapat pahala fardu, buat pula ghufira lahu ma taqaddama min zambih, hapus dosa yang lalu. Bahasa mudah, kalau buat sungguh-sungguh tarawih ni, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan, habis main tarawih tu, selepas salatul witri asabakumullah, habis tu apa ni, zikir sebagainya, baca doa, seolah-olah semua jemaah yang sedang tarawih tadi macam baby yang baru lahir.
Sebab habis dosa. Ibarat nak mudah faham. Maka besarlah kedudukan solat tarawih. Sampai bila tuan-tuan dan puan, tarawih ni mesti buat selepas solat isyak. Mesti buat lepas isyak. Termasuklah kalau kita jamak qasar takhir, juga selepas isyak. Buat maghrib 3, isyak 2, lepas tu solat tarawih. Tarawih ni mesti lepas isyak, mesti sebelum subuh. Jangan pukul 9 pagi, bang, nak ambil wuduk tu bang. Duha, tadi dah duha. Ni tarawih pula. Kalau abang kita tarawih pukul 9 pagi, tuan-tuan cari suami lain lah. Tak betul suami kita tu. Kan? Jadi tarawih ni hanya di lingkungan lepas solat isyak sehingga sebelum subuh. Mungkin tuan-tuan ada soalan, Ustaz, lepas tarawih witir macam mana witir? Witir ni syarat dia selepas isyak. Cuma bila mai tarawih ni cantik buat selepas tarawih. Okey, soalan. Mai witir dah Ustaz, kami dah witir dah lepas 8, lepas 20 tarawih. Tidur bangun sahur. Boleh tak lagi tahajud? Sebab dah witir tadi, witir kan penutup. Boleh, tak ada masalah. Dia benda sunat ni tak ada masalah sangat. Lagi-lagi buat solat-solat witir ni. Lepas tahajud 2 rakaat, taubat ke hajat, lepas tu nak witir balik. Teruskan, tak ada masalah. Witir minimum 1 rakaat. Minimum 1 rakaat. Afdal 3. Dan selepas tu selebihnya lah. Sampai pergi kepada 11. Solat sunat witir dan sebagainya. Ada masalah. Katalah tuan-tuan bangun pukul 5 dah, ikan tak goreng lagi. Perempuan ikan tak goreng lagi, sudah Ustaz, ikan tak goreng lagi, solat witir tak buat lagi. Buat 1 rakaat cukup lah. Buh ikan tu, buka api kecil, dan 1 rakaat, tak sempat lah hangit ikan tu. Cik, nampak tak? Gaya ceramah tu macam kaki dapur juga ni. Suami soleh, masya-Allah. Baik, itu yang kedua. Memelihara solat sunat tarawih. Ustaz, mesti terus ke lepas azan isyak? Tak semestinya. Tuan-tuan nak buat tarawih kedua boleh. Ni saya terus terang lah. Kadang-kadang saya letih. Letih kalau siang tu ada 2-3 ceramah online kan, bulan Ramadan ni lah. Jadi habis iftar tu, kita tak sempat qailullah siang, tak sempat tidur sekejap. Letih, habis buka puasa Allah kan, perut kenyang ni. Masuk makanan letih, lesu. Saya pun rehat kejap. Kata yang kita lewat sikit, isyak tarawih kita, beres. So saya tidur kejap sejam, saya mulalah tarawih pukul 11, pukul 12. Tak ada masalah. Terpulang. Lagi-lagi kita dah PKP di rumah ni, kita tak terikat dengan orang lain sangat. Baik, yang kedua, selesai. Memelihara solat sunat tarawih. InsyaAllah. Baik, kalau ada soalan tuan-tuan perempuan ataupun nak tambah, boleh tulis di chat. Kalau tak ada, tulis tarawih. Kalau clear, tulis tarawih. Kalau ada soalan, boleh tanya, insyaAllah. Silakan. Sambil saya pergi buat air sangkuit ni. Hari ni Alhamdulillah saya 1 ceramah je untuk tuan-tuan perempuan je, Ustaz Uwai je. Alhamdulillah, tarawih tak kisah hari jam macam mana pun. Tarawih ke tarawih, yang penting semuanya tarawih. Kan? Alhamdulillah. Macam kawan-kawan duk bahas kat Facebook, Ramadan ke Ramadan. Pakat pula keluar Dewan Bahasa kata DAN, bukan DHAN. Geng-geng mengaji kita Arab pula DHAN, bukan DAN. Sebab bot, bukan dal pula dah. Tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting menghayati Ramadan. Baik, yang terakhir. Yang ketiga yang saya cuba nak share. Kesimpulan besar tuan-tuan. Sebelum saya masuk yang ketiga. 3 benda yang sempat saya listkan di sini. Semua benda ni melibatkan persoalan masa. Apa maksud masa? Masa ni, semua benda yang saya sebut ni adalah hanya terdapat bulan Ramadan. Maksudnya dia eksklusif. Yang kedua, kenapa saya gelarkan sebagai first class? Sebab dia melibatkan persoalan ganjaran ataupun fadilat yang sangat dahsyat. Sebab tu first class. Kan? Dia dahsyat, dia punya kedudukan, ganjaran yang disediakan oleh Allah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan pun sedia maklum, inilah yang Nabi nyatakan dalam list yang pertama ketika Rasulullah bangun berucap di malam akhir bulan Sya'ban. Rasulullah menyatakan dengan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi khutbah.
akhir 30 Syaban Nabi bangun menghadap para sahabat, Nabi khutbah, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, telah didatangkan kepada kamu satu bulan yang sangat mulia, Syahrul Mubarak. Kemudian Nabi sebut beberapa perkara, ada lebih kurang 11 perkara yang Rasulullah nyatakan tentang Syahrul Mubarak. Apakah bulan yang penuh keberkatan ni? Ada 11 ciri. Nabi mengintrokan, Nabi memulakan dengan Syahrul Mubarak tadi, fiha Lailatul Qadri. Pada bulan tersebut ada malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya kasih Allah sekalian, Ramadan kita ni nak bagi first class, kita kena make sure pastikan kita jumpa Lailatul Qadar. Ni ya. Ni dia punya climax lah. Tuan-tuan. Minta maaf saya nak sebut ibu ayah sekalian, kita berapa tahun dah kita tahu-tahu raya dah. Takbir raya dah. Bila Lailatul Qadar? Insya-Allah. Saya tak tahu lah kita pernah alami atau tidak, tapi ralat. Tahu-tahu raya dah. Bang, bila Lailatul Qadar bang? Tak rasa pun kita ni suami isteri sembang. Allah. Kita kena ingat, Nabi sebut pada kita, takharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Takharru Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah malam Lailatul Qadar pada 10 malam akhir Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat dengar benda ni pada hari yang ke-7 Ramadan. Maknanya kita dan berdoa dan buat preparation nak jumpa 10 malam akhir. Saya ingat ayah saya pernah menguraikan dalam kuliah dia, taharrum. Saya duk belajar banyak ayah saya lah, tuan, guru saya nombor 1. Ustaz Taib Azamuddin, salah satu tuan pun mungkin pernah kenal ayah saya ni. Masih hidup tuan-tuan. Ada kadang-kadang saya ceramah pengurusi medis. Tuan-tuan, untuk makluman, penceramah kita ni anak Allahyarham Ustaz Taib Azamuddin. Terjelih pengurusi, bila ayah aku mati, jangan. Ayah saya hidup lagi tuan-tuan. Waktu saya dengar kuliah-kuliah dulu tentang Ramadan, ayah saya hurai, taharru ni buru. Nabi guna taharru. Nabi guna perkataan burulah. Buru ni macam kita memburu masuk hutan, bawa senapang. Bagaimana sikap orang yang memburu? Senapang tak turun bawah tuan-tuan. Senapang dia akan letak tengah je. Standby nak tembak ni. Okay, mata dia macam mana? Mata dia tengok je, semak-semak samun, celah-celah. Kalau ada sikit pergerakan, okey ada binatang. Mana mata dia cakna dengan apa yang berlaku dalam hutan tu. Nak cari rusa ke, nak tembak binatang ni. Kemudian telinga dia akan pasang. Makna orang yang memburu, dia akan betul-betul fokus dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang dia nak capai dengan hasil buruan dia tadi. Kan cantik bila Rasulullah guna taharru. Maka kita ni Nabi kata, tolong buru Lailatul Qadar. Subhanallah. Kan cantik Nabi guna. Baik. Apa dalil dia? Okey, sebelum tu, kenapa nak cari Lailatul Qadar? Kalau pasal ni, guru saya lah, Ustaz Wan Zawi Hisham yang ajar. Dia kata, Ustaz, nak menarik ceramah kita ni, poin-poin tu letak kenapa dulu, why. So, daripada ni, Puan Siti Rohayah, Ustaz Azamuddin satu interview sangat aktif berceramah. Ingat lagi wajahnya, Alhamdulillah. Doakan kami anak-anak ni dapat sambung kerja ayah kami lah. Kami kebetulan 6 beradik laki semua tuan-tuan. Laki jadi pakat duk ceramah lah ke. Baik. Why? Kenapa nak cari Lailatul Qadar? Pertama, for sure dia hanya ada dalam Ramadan. Okey lagi. Yang kedua, yang paling istimewa yang ibu ayah sekalian tuan-tuan adalah Lailatul Qadar hanya terdapat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah hanya bagi. Apa dalil? Innallaha ta'ala, kata Rasulullah, innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Hadis riwayat Dailami. Kata Rasulullah, Allah menghadiahkan malam untuk umat aku, malam Al-Qadr, Lailatul Qadar, walam yu'tiha man kana qablahum, yang tidak diberikan kepada umat yang terdahulu sebelum pada ni. Subhanallah.
Kita pun sedia maklum berdasarkan dalil Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ni lebih baik diumpamakan dengan 1000 bulan. Saya tak pasti Ustaz Wan, kalangan kita ni paling berusia umur berapa ni dalam ni? Entah paling muda saya lah ni. Tengok ke gaya ni. Nampak saya lah paling muda sekali. Cik. Ustaz Najih. Ustaz Najih. Ahlan. Paling muda paling berusia. Masya Allah. Tak kisah tuan. Tapi nak sebutnya 83 tahun 4 bulan. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar yang tak diberikan kepada umat terdahulu. Ada ustaz mencadangkan apabila tiba 10 malam akhir bersedekahlah walaupun RM1 kepada siapa sahaja setiap hari. Bagaimana nak melaksanakan pada musim PKP? Adakah buy-in setiap hari atau boleh puan Najiatul Munirah, boleh. Itulah kaedah dia. Kita nak keluar tak boleh. Tapi paling mudah tuan-tuan, bagi jiran sebelah je. Bagi salam, Assalamualaikum Kak Leha, masak apa hari ni? Sambil bagi kuih ketayak tu. Ni ambil lah sikit RM5 untuk anak, kan? Untuk anak kecil yang sekolah tu. Itu pun sedekah. Tak ada masalah tuan-tuan. Banyak kaedah insya-Allah. Baik. Menariknya kita sebut tadi walam yu'tiha man kana qablahum. Umat dulu, kita ambil umat paling lama lah, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tuan-tuan dakwah saja 950. Itu dakwah Makna umur confirm lebih lagi. Mana ada baby keluar perut terus dakwah. Kan? Katalah akhir balik umur 10. Maka 960 tahun. Lepas 10 tahun Nabi Nuh berdakwah. Itu umat Nabi Nuh. Maknanya waktu tu saya suka guna contoh mudah. Kalaulah kita duduk zaman Nabi Nuh, ada WhatsApp pula waktu tu. Dapat dalam grup WhatsApp, jiran sebelah meninggal. Nama Ahmad bin Abu. Orang bertanya bawah, oh ya ke, berapa umur arwah? 365. Oh, kita pun respon, ya Allah, kesian, mati muda lagi. Kan? Waktu tu kalau umur 300 tu kira budak sekolah lah. Waktu tu. Bayangkan mereka kena beribadah pada Allah 900 tahun. Lama, sujud, rukuk, dahi ni berapa kali cecah sejadah lah. Solat dalam keadaan zaman Nabi Nuh lah. Pada waktu itu tiba-tiba Allah hadiahkan yang walam yu'tiha man kana qablahum, tidak diberikan kepada umat terdahulu, iaitu malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Dahlah dalam Ramadan sahaja ada, dieksklusifkan khusus hanya pada umat Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. Kan? Dalil yang lain di antaranya macam hadis yang kita sebutkan tadi, man qama Lailatul Qadri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang tadi pun Imam Bukhari dan Muslim, man qama Ramadan, tentang tarawih tadi. Lailatul Qadar ini ada hadis yang khusus, hadis riwayat Imam Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar penuh keimanan, penuh pengharapan hisab dia, penuh muhasabah dia, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak kena kejar sungguh Lailatul Qadar ni bagaimana paling minimum. Saya nak tengok kejap dalam kitab ni. Paling minimum Lailatul Qadar adalah sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah ara'aita, bukan ni doa. Jana Nabi sebut ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Aisyah, maafkan saya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Rasulullah SAW, man sallal maghriba wal isya fi jama'ah hatta yanqadiya syahru Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadri bihazzin wafir. Siapa yang menunaikan solat maghrib dan isyak secara berjemaah sampai habis bulan Ramadan, maknanya daripada awal Ramadan sampai hujung Ramadan dia jaga solat maghrib dan isyak berjemaah, maka kata Nabi SAW, faqad akhadha min Lailatul Qadri bihazzin wafir, dia telah mendapat bahagian dari malam Lailatul Qadar dengan ukuran yang besar. Jadi katalah kita ni habis-habis malas pun
pada Ashril Awakhir, 10 malam akhir Ramadan, tolong jaga solat maghrib dan isyak berjamaah. Ini kena jaga. Cuma kita berhadapan dengan sedikit cabaran. Apa dia? Musim PKP inilah. Kalau dia pengantin baru duduk berdua di rumah. Mai 10 akhir Ramadan, isteri dia cuti pula. Allah bagi cuti, ABC. Memang dia semayang seorang. Tak apalah, dia kejarlah menghidupkan malam tersebut. Solat-solat sunat dan sebagainya. Ini paling minimum solat maghrib dan isyak secara berjamaah. Tuan-tuan, suka untuk kita bagi tips. Kadang, tapi sebab PKP ni okey lah. Saya kalau keluar terawih di masjid-masjid surau tazkirah, saya akan sebut, tolong bantu orang lain solat berjemaah. Kadang-kadang orang tu dia lewat, datang, isyak dah habis dah. Sampai masjid untuk solat terawih tu, isyak dah habis dah jemaah. Dia pergi semayang seorang. Okay. Pertama, dia kena minta tolong. Bang, dah semayang dah? Saya dah semayang dah. Boleh tak tolong saya semayang jemaah sekali? Jadi kawan yang dah semayang isyak berjemaah dengan imam asal tadi tu, dia boleh buat isyak kali kedua untuk bantu kawan tadi dapat pahala solat berjemaah. Dia yang isyak berjemaah kali kedua tadi dapatlah pahala untuk kali yang kedua. Tak ada masalah. Jadi macam kita kat rumah ni, suami isteri pastikan saling menunggulah. Saling menunggu, jangan ada yang semayang dulu supaya kita masing-masing dapat pahala solat berjemaah pada malam Lailatul Qadar. Yang lain tu tuan perempuan macam biasalah malam Lailatul Qadar ni. Baik, nak tips tak? Tahun ni bila Lailatul Qadar? Kan? Ni saya difahamkan rakaman kita ni juga akan diupload dalam YouTube. Tapi ni berdasarkan kitab kita ini, waktu terjadinya malam Lailatul Qadar, kita boleh ambil pandangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apa kata Imam Ghazali? Kalau Ramadan bermula pada hari Jumaat. Kita hari tu mula Jumaat sana. Tuan-tuan, kita mula hari tu hari Jumaat. Baik, Imam Ghazali sebut kalau Ramadan bermula dengan hari Selasa dan Jumaat, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27 Ramadan. Ini tips Imam Ghazali lah. Kalau mula hari Selasa atau Jumaat Ramadan, Lailatul Qadar akan berlaku pada 27 Ramadan. Imam Ghazali letak detail ni. Kalau Ahad Rabu akan berlaku 29 Ramadan. Kalau Isnin akan berlaku 21 Ramadan. Kalau Selasa Jumaat 27 Ramadan. Kalau Khamis 25 Ramadan. Kalau Sabtu 23 Ramadan. Perasan tak semua nombor yang dinyatakan oleh Imam Ghazali termasuklah semua pandangan yang lain. Lailatul Qadar ni berlaku pada malam ganjil. Malam yang ganjil. Kan? Banyaklah tuan. Imam Syafi'i sendiri menyatakan Lailatul Qadar ni akan berlaku pada 21 atau 23 Ramadan. Ya, tuan-tuan, tadi kita seronok dah tulis 27 Ramadan kan? Ni saya nak baca yang lain. Lalu tuan-tuan akan tengok berapa nombor sebenarnya. Imam Syafi'i kata 21, 23 Ramadan Lailatul Qadar. Ya. Mazhab Maliki pula menyatakan pada 27 Ramadan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat 17 Ramadan, iaitu pada malam diturunkan Al-Quran. Imam Hasan Al-Basri pula menyatakan terjadi di kalangan 10 malam kedua Ramadan. Maknanya bila masuk 10 akhir, malam kedua sampai hujung. Itu semua malam yang akan berlaku Lailatul Qadar, ada tempoh dia. Sayyidina Ali sebut 19 Ramadan. Okey. Anas Ibnu Malik berpendapat terjadi pada malam pertama Ramadan. First Ramadan hari itu Lailatul Qadar. Bila dengar semua benda Ramadan, ringkas cerita, Lailatul Qadar ni tak payah ada tulis sangatlah malam keberapa. Yang penting 10 malam akhir. Kita kena buat persiapan untuk mencari bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah. Mencari malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam yang akhir.
Jadi wallahu alam, sekadar tu dulu untuk poin yang ketiga, mendirikan Lailatul Qadar untuk Ramadan first class kita ni, insyaAllah. Tuan-tuan, kalau clear, tolong tulis dekat chat amin. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar, insyaAllah. Kalau ada soalan boleh tulis soalan. Kalau clear tulis amin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah perkenankan hajat kita. Baik, sila bertanya sekarang. Silakan. Oh tu, Ustaz Wan kata siapa ada soalan boleh tanya. Alhamdulillah kita ada 31 orang. Ramai ni. Saya ingat siri satu tu kita ada 20 lebih. Ustaz Wan kan? Ya, ya. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan silakan kalau ada soalan. Saya serah dulu kepada Ustaz Wan sambil-sambil untuk kita ni. Okey. Terima kasih Pio Akram, sahabat Pio Akram atas perkongsian tadi. Banyak perkongsian tadi tu. Kalau ada soalan silakan bertanya, sama ada unmute ataupun tulis di chat je lah, tulis persoalan-persoalan berkaitan dengan Ramadan lah, bukan berkaitan dengan petang ni pun tak apa. Yang lain-lain kalau ada isu yang berkaitan yang masih lagi menjadi tanda tanya kita tentang puasa ni, insya-Allah boleh terus bertanya dengan Pio Akram kita. Dan ini peluang kita lah, insya-Allah, untuk bertanya beliau. Silakan. Kalau nak pendengarkan suara pun boleh. Okey Ustaz, dalam tadi antara perkara yang kita first class puasa adalah solat sunat tarawih lah kan? Yang kedua kan, solat sunat tarawih daripada pertama kita menjaga kita punya pahala puasa. Ya, betul. Kedua, solat sunat tarawih kita. Yang ketiga tadi adalah Lailatul Qadar kan? Solat sunat tarawih ni kalau 8 ni first class ke second class? Lain macam Ustaz. Saja tanya. Dia tak, Allah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bilangan tak kisah Ustaz. Bilangan 8 pun Rasulullah buat, 20 pun Sayyidina Umar buat. Bahkan ada pandangan yang Rasulullah buat 8 berjemaah tapi di rumah Rasulullah sambung lagi. Kan? Jadi tak kisah, dia bergantung kepada keinginan kita lah. Ada sahabat buat sampai 30 rakaat. Subhanallah. InsyaAllah. Jadi tak kisah. Terpulang Ustaz. Okey. Ini soalan-soalan maut namanya ni. Tanya. Kalau kat surau taman dulu sibuk 8 20 8 20 kan. Sekarang ni PKP ni masing-masing kan buatlah berapa yang mampulah. Buat banyak dapat banyak kan. Begitulah insya-Allah. Ya, betul. Okey. Tapi macam soalan saya nak sebut dengan soalan Ustaz ni, macam kalau kita Selangor pernah keluar perintah 20. Ya. Masjid surau. Jadi kena buat 20 lah bagi petugas masjid. Kita yang makmum ni boleh pilih lah nak stay di surau untuk 20 atau nak balik. Ya. Okey. Dia jadi arahan ulil amri kan. Tu ada soalan di komen. Tu baca Ustaz. Tengok TV Ustaz. Boleh rendah puasa kita. Untuk kualiti puasa kita. Tengok TV. Ya ada ciri. Ciri-ciri ribah. Ribah yang kita sebut tadi kan. Mengumpat. Dia sama antara yang Syed Muhammad Amin Al-Idrus sebut juga dalam kitab ni, selain daripada 3 yang kita bincang tadi, adalah yang keempat, iaitu memelihara pandangan mata. Memelihara pandangan mata, tidak melihat benda yang haram, memelihara panca indera, telinga tidak mendengar perkara-perkara yang maksiat. Jadi tidaklah membatalkan pahala puasa kalau kita tengok TV yang ada mengumpat. Tapi sebaiknya dielakkan supaya menjamin kualiti pahala puasa kita lah. Tapi tak batal. Kita tidak termasuk macam yang kita bincang tadi. Wallahu a'lam. Allah. Okey, ada lagi. Kita sekarang ni 3.55 minit petang, 5 minit lagi pukul 4. Lama juga, tak sedar. Tak sedar. Dekat pukul 4 dah kita, subhanallah, ingat ke duk main 3.30 lagi. Dah pukul. Setara tak ada air tu, setara tak ada air. Kata ada air, kalau ada air pukul 5 ni. Okey, ada lagi siapa nak bertanya boleh chat saja. Ada soalan yang ingin tanya berkaitan dengan Ramadan first class kita ni. Okey, silakan. Nak tambah boleh. Boleh. Sila kalau ada soalan.
Sama-sama Puan Fauzia. So antara cadangan Ustaz, bila bulan Ramadan ni, kita dengan media sosial ni memang dah jadi satu sahabat sejati lah. Daripada bangun tidur, lepas tu sampai nak tidur, memang akan bersama dengan handphone lah. Saya rasa lah, macam tu lah. Akan nak tengok siapa nak like kita punya status, siapa IG ada apa, ataupun tak tengok media sosial pun kurang-kurangnya tengok berita dalam handphone tadilah. So Ustaz, dari segi nasihat Ustaz, dari segi untuk kita menjaga kita punya kualiti Ramadan kita ni, dari segi penggunaan handphone tu sendiri, untuk anak, untuk macam mana dia kita nak kontrol kita punya nafsu kita nak menengok jugalah berita-berita, nak baca yang berkaitan yang tak sepatutnya, ataupun nak nulis satunya, ataupun nak like share benda-benda yang tak sepatutnya. Dari segi penggunaan, apa yang boleh Ustaz boleh berikan satu panduan ke untuk kita? Allahumma selamat. Baik, tuan-tuan saya cadang, selain daripada bulan Ramadan pun, kita kena disiplin dalam penggunaan handphone. Kena ada waktu lah, kena ada waktu. Lagi-lagi kita dalam musim PKP ni sangat baik. Handphone ni kita boleh tinggalkan sekejap. Kan kita rumah kita kan, tak dalam bilik, kita pun duduk tempat lain. Jadi kita kena ada jadual disiplin waktu melihat handphone. Waktu bila? Contoh selepas solat subuh, mesti kita zikir dulu ataupun bacaan Quran sampai cerah, sampai naik matahari kan, sampai terang. Kemudian selesai bacaan Quran mesti habis 1 juzuk ke setengah juzuk. Lepas tu baru boleh tengok handphone. Kemudian buat jadual lagi, sebelum zuhur mesti qailulah, tidur sekejap ataupun baca Quran lagi. Solat duha, sebelum pada tu solat duha. Maknanya kita sibukkan jadual kita tu. Sibukkan jadual kita dengan benda-benda tadilah, kan. Yang kedua, kita kena buat kaedah teknikal lah. Teknikalnya block, uninstall, uninstall. Kaedah teknikal, kan. Kalau grup WhatsApp dia boleh apa tu, silent, apa nama, mute ke apa? Mute kan? Boleh. Grup WhatsApp, ya, dia boleh mute. Kita boleh mute dah waktu Ramadan ni. Grup-grup yang bahasa mudah ilmu ni, grup lara. Grup tu kerja letak stiker muka perempuan je. Saya pernah tegur ada grup WhatsApp tu. Grup WhatsApp tu semua lelaki. Asal komennya letak stiker semua muka-muka perempuan, artis perempuan. Jadi grup tu Ramadan ni kita mute lah. Tak payah layan lah grup tersebut. Layan grup surau je. Masalahnya grup surau jadi grup order makanan sekarang ni. Delivery. Jadi kita kawal lah. Yang kedua poin saya adalah dari sudut teknikal lah. Yang kita boleh mute, boleh block, boleh unfriend, dan sebagainya lah. Wallahualam. Okey, alhamdulillah, syukur. Itulah antara yang boleh kita buat lah. Yang penting kita buat jadual lah untuk penggunaan ni. Bukan untuk kita saja ni, ahli keluarga, terutama anak-anak lah, yang remaja lah, insyaAllah. Okey, kita dah pukul 4 ni. Saya rasa dah boleh lah. Kita dah 1 minit lagi pukul 4. Dan waktu pun dah tersuntuk. Lepas ni kita dah boleh prepare untuk asar pula. Kita ni sebab mula tadi ke 2.30, 2.40 tadi kan. Dah sejam lebih lah, insyaAllah. Macam biasalah. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Ustaz Akram atas perkongsian pada petang ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada PKP yang kelima. InsyaAllah. kelima lah. Katanya mungkin melepasi kelima. Wallahualam bisawab. Kita buat hari ni baru start PKP yang keempat, insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian, dan moga-moga apa yang dikongsi ini memberi manfaat untuk kita semua. Yang paling penting adalah bukan saja knowledge, dari segi ilmunya tu diamalkan, insyaAllah, oleh kita semua. Sama-sama lah kita tingkatkan kualiti Ramadan kita ini, insyaAllah. Moga-moga ia menjadi yang terbaik Ramadan kita pada tahun ini. Terima kasih Haji pun, terima kasih kerana sudi bertandang di SSG, dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat Ustaz Ismail daripada Bahau, sahabat-sahabat yang lama saya pun ada sini, Miza pun ada, dan juga sahabat-sahabat daripada JU Jurulatih Utama SPI sendiri. Terima kasih semua atas perkongsian hari ini, dan moga kita jumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah.
Jadi kita akhiri okey, doa penutup. Lupa Ustaz Akram bagi doa untuk keberkatan kita pada petang ini insya-Allah. Silakan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, jazakallah Ustaz. Dah muka. Okey, tutuplah majlis kita ini. Okey, terima kasih lagi sekali. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi untuk perkongsian kita pada 2 Mei. Saat saya ada 2 Mei lusa. Esok lusa ada kita dengan Abel Long ataupun Encik Syariman akan berkongsikan seni cinta dalam rumah tangga insya-Allah. Masya-Allah. Tajuk dia. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih dan solat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sakwan SSG, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf salah silap. Jumpa lagi insya-Allah. Doakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Sakwan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.